Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Projek biogas kilang sawit Risda di Ilu Keratung, Rompin, Pahang mampu menjana tenaga boleh berpahui demi memacu kestabilan tenaga elektrik kepada 3,000 keluarga luar bandar. Inisiatif itu turut membantu negara mengurangkan kebergantungan bahan bakar semula jadi. Ia juga strategi menangani masalah pembuangan sisa sawit yang menimbulkan kesan kepada alam sekitar. KPM berusaha menyelesaikan isu kekurangan guru SJKC dan SJKT secara berperingkat. Antara langkah diambil melaksanakan proses penandaan option mata pelajaran bagi beberapa subjek teras. KPM telah selesai mendapatkan data di 6 negeri, iaitu di Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Kedah dan Perlis. KPDN akan mengambil tindakan tegas terhadap peniaga yang mengenakan syarat khas kepada pembeli untuk membeli gula. Ia susulan tindakan premis di Perak yang mengenakan syarat kepada pembeli sebelum dibenar membeli gula pasir kasar. Orang ramai diseru menyalurkan maklumat berkenaan sebarang kesalahan penjualan gula kerana ia melanggar Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Perintah-Perintah Kawalan Bekalan. Jangan polemikkan modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi di sekolah. Itu hak Muslim yang dijamin perlembagaan. Tegas Presiden Abim, modul itu tidak sepatutnya menjadi isu kerana hanya diterapkan dalam lingkungan pelajar Islam sahaja. Hadis 40 itu mencakupi penerapan nilai murni serta akhlak mulia berdasarkan sumber rujukan yang jelas daripada hadis sahih. NGO bukan Islam tidak perlu bimbang dengan pelaksanaan modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi di sekolah seluruh negara. Timbalan Menteri Pendidikan berkata KPM sedia bertemu mana-mana pihak untuk berbincang sekiranya masih keliru dengan pelaksanaan modul itu. Beliau menegaskan modul terbabit hanya dilaksanakan kepada pelajar dan guru beragama Islam sahaja dan bukan mereka yang beragama lain. Dalam hari itu, Presiden MCA berpuas hati dengan penerangan Perdana Menteri dan KPM mengenai kaedah pelaksanaannya. Tiada paksaan untuk golongan bukan Islam menghafal atau mendalami modul tersebut. Justru penjelasan terperinci perlu diberikan agar tidak timbul kekeliruan. Masyarakat bukan Islam tidak perlu khawatir terhadap pelaksanaan modul tersebut. Profesor Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Siong berkata ia jelas disasarkan kepada pelajar dan guru beragama Islam serta tidak mengganggu-gugat pemahaman murid bukan Islam. Beliau turut menyeru agar isu itu tidak dieksploitasi sesetengah pihak. Sependapat dengan perkara itu, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, pelaksanaannya tidak gugat keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama kerana tiada paksaan terhadap murid bukan Islam. Ia juga selaras prinsip kelima rukun negara iaitu kesopanan dan kesusilaan. Seorang lelaki warga emas berumur 81 tahun maut dalam kebakaran di Kampung Sungai Pilah, Bukit Gambir, Muar pagi tadi. Mayat warga emas yang rentung terbakar itu ditemui di bahagian dapur kediamannya. 16 anggota daripada Balai Bomba dan Penyelamat BBP Tangkap dan Bukit Gambir digerakkan ke lokasi bagi memadamkan kebakaran menggunakan 2 jentera bomba. Cubaan seorang lelaki membeli minyak diesel bersubsidi di stesen-stesen minyak sekitar Johor Bahru untuk dijual ke pasaran gelap berjaya dipatahkan polis. Ketua Polis Johor berkata suspek berusia 42 tahun itu diberkas di kawasan perindustrian Seri Purnama Johor Bahru. Sebanyak 5,000 minyak diesel dirampas dengan nilai keseluruhan rampasan sebanyak RM125,415. Kes disiasat KPDN untuk tindakan lanjut. Gara-gara tertekan pedal minyak, seorang remaja berusia 16 tahun secara tidak sengaja merempuh pelanggan termasuk kanak-kanak dan bayi di Medan Selera, Tanjung Kling petang semalam. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah berkata kereta Toyota Avanza dikendalikan remaja terbabit turut melanggar kereta Proton Suprema S yang diparkir bersebelahan. Kes disiasat di bawah Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang pesara kerajaan kerugian lebih RM180,000 akibat diperdaya sindiket penipuan penghantaran barang dengan menggunakan modus operandi phone scam Khamis lepas. Ketua Polis Daerah Taiping berkata hasil siasatan awal mendapati bangsa menerima panggilan daripada seorang lelaki yang mendakwa dirinya pegawai daripada Pejabat Pos Kuala Lumpur.
Kes disiasat Dewan Seksyen 420 Kanun Kesiksaan dan siasatan lanjut sedang dijalankan. Maritim Johor menahan dua lelaki di Tanjung Piai Pontian pukul 2 pagi tadi kerana disyaki terlibat aktiviti mengedar dadah bernilai RM100,000. Tangkapan dilakukan selepas menjumpai 3 kilogram syabu yang berada dalam kereta suspek. Turut disita sebuah kereta dan wang tunai RM10,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1953. Baik, ini perkembangan PRK Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram. 7 permit diluluskan setakat semalam. Jurucakap Media Polis Johor berkata ia melibatkan 3 permit ceramah dan 3 permit kempen bagi Parlimen Pulai, manakala 1 permit ceramah untuk Dun Simpang Jeram. Sehingga kini tiada sebarang kertas siasatan dibuka. DBKL telah mengarahkan penutupan serta-merta dan kompaun ke atas sebuah premis di Jalan Bukit Bintang. Susulan video tarian separa bogil di hadapan premis itu yang tular di media sosial minggu lepas. Hasil pemantauan mendapati premis tersebut mempunyai lesen komposit kedai runcit bagi menjalankan aktiviti pasar rakyat. Premis terbabit dikendalikan 4 pekerja warga asing yang tidak mempunyai permit kerja yang sah. MCMC kesal dengan kenyataan yang dikeluarkan TV Pertiwi berhubung isu sekatan terhadap portal berita itu, memandangkan proses siasatan masih dijalankan. Pihaknya mengambil tindakan berpandukan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan ia bagi menghalang sebarang perlakuan atau percubaan melakukan kesalahan, terutamanya yang berkaitan dengan kandungan palsu atau jelik. Saudara, debaran separuh akhir Bintang Kecil 2023 yang akan berlangsung malam ini menjadi penentuan siapakah 8 peserta yang akan mara ke kemuncak Bintang Kecil pada September depan. Perkembangan lanjut kita bersama Monica Jerry. Monica, silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Pada ketika ini saya berada di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching sempena penganjuran debaran separuh akhir Bintang Kecil 2023. Dan pada malam ini akan menyaksikan 13 peserta akan membawakan lagu solo dan berduet secara berkumpulan, manakala 5 orang peserta akan tersingkir dan membawa pulang hadiah wang tunai RM4,000 setiap seorang. Dan mencapai usia 37 tahun, program Bintang Kecil ini tahun ini penganjurannya terus diperkasa dengan penyertaannya turut diangkat ke peringkat antarabangsa dan disertai oleh negara-negara jiran seperti Brunei Darussalam dan juga Republik Indonesia. 6 peserta mewakili zon Semenanjung, 3 peserta dari Sarawak, 2 peserta mewakili zon Sabah dan turut memberikan saingan peserta dari Republik Indonesia iaitu Hyori, manakala Faris pula mewakili Brunei Darussalam. Jadi debaran kemuncak Bintang Kecil malam ini turut bersiaran secara langsung di TV2 mulai pukul 9 malam dan juga di Facebook RTM Sarawak dan juga RTM Klik. Secara keseluruhannya, Bintang Kecil 2023 ini telah pun menyediakan hadiah wang tunai berjumlah RM90,000 kepada peserta yang bertuah. Dan sudah pasti objektif utama program ini untuk menggilap bakat-bakat cilik selari dengan keperluan dan kehendak industri sendi tanah air di samping membina keyakinan mereka dan membina jati diri agar terus cemerlang dalam apa-apa jua bidang yang akan diceburi oleh bintang-bintang cilik kita. Jadi itu saja yang dapat saya kongsikan langsung dari Auditorium P. Ramlee RTM Kuching. Bagi masyarakat di sekitar Kuching, datanglah beramai-ramai untuk menyaksikan sendiri di Auditorium P. Ramlee ini debaran separuh akhir yang akan bermula pada pukul 9 malam ini. Dan bagi yang tidak dapat hadir, silalah menyaksikan di saluran TV2 pada pukul 9 malam ini. Itu saja, kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Monica di lokasi. Kita teruskan dengan perkembangan seterusnya. Cadangan menaik taraf lesen memandu motosikal kelas B2 kepada kelas B secara automatik akan dibawa ke Kementerian Pengangkutan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mat Zahid Hamidi memaklumkan kementerian berkenaan harus membuat penelitian menyeluruh mengenainya terlebih dahulu. Beliau berpendapat tidak ada masalah berhubung pelaksanaan cadangan itu.
Peniaga dan kumpulan usahawan B40 digalak manfaatkan inisiatif Skim Pendaftaran Perniagaan Percuma SPPP ditawarkan kerajaan melalui SSM. Jumlah perniagaan yang berjaya didaftarkan secara percuma melalui SPPP bermula 1 Januari 2023 sehingga 31 Julai 2023 adalah sebanyak 26,410 perniagaan. Baki peruntukan geran SPPP sebanyak RM6 juta boleh manfaatkan lebih 80,000 usahawan. Sektor kewangan kekal sebagai sektor paling utama mengalami serangan cyber di Malaysia tahun ini. Ia berlaku walaupun kesedaran dan daya tahan cyber semakin meningkat dalam kalangan institusi kewangan. Justru pelbagai inisiatif dilakukan Bank Negara Malaysia bagi menangkis serangan, antaranya mengarahkan bank-bank mengikuti rangka kerja pengurusan risiko dalam teknologi. Division Tol IJM melaksanakan ujian rintis kutipan tol secara sistem pembayaran terbuka SPT di dua lebuh raya kendaliannya, iaitu di lebuh raya Sungai Besi, Best Raya dan lebuh raya baru Pantai NPE bermula hari ini. Pelaksanaan ujian rintis itu selaras dengan inisiatif kerajaan untuk menyediakan kaedah pembayaran alternatif kepada pengguna lebuh raya. SPT membolehkan pengguna lebuh raya membayar tol dengan menggunakan kad debit, kad kredit atau kad prabayar. Kadar inflasi Malaysia yang mereda sebanyak 2.0% pada Julai 2023 dilihat memberi faktor positif kepada sektor perniagaan. Ia turut memudahkan para peniaga membuat perancangan harga jualan dan belian mereka. Bagaimanapun, kadar inflasi masih boleh dipengaruhi oleh kelemahan mata wang ringgit menerusi barangan makanan yang diimport. Penurunan inflasi di Malaysia secara tidak langsung menunjukkan rantaian nilai bekalan global seluruh dunia juga telah stabil. Insiden terbaru tembakan rambang seorang lelaki bersenjata di Jacksonville, Florida semalam dipercayai bermotifkan kebencian kaum menembak mati 3 orang kulit hitam. Menurut Sheriff Jacksonville, TK Waters, identiti penembak berkulit putih dan berusia 20 tahun belum diketahui. Dia dilapor memasuki sebuah kedai jualan barangan murah dengan memakai vest taktikal serta bersenjatakan senapang dan pistol. Suspek menembak mati diri selepas dikepung polis. Helikopter tentera V-22 Osprey yang membawa kira-kira 20 anggota Marine Amerika Syarikat terhempas semasa latihan Predators Run di luar pantai Bandar Darwin di utara Australia. Nahas helikopter itu berlaku di Pulau Tiwi dan beberapa anggota telah diselamatkan selepas nahas itu dan tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa. Latihan itu melibatkan tentera dari Amerika Syarikat, Australia, Indonesia, Filipina dan Timor Leste akan digantung susulan nahas itu. Letupan stesen minyak berhampiran Bucharest, Romania pada Sabtu, seorang terbunuh manakala 46 orang cedera. Mereka yang cedera termasuk 26 anggota bomba yang bergegas ke tempat kejadian di Komun Krividia. Menurut wakil hospital, sekurang-kurangnya 8 orang mengalami melecur teruk. 25 jentera bomba berada di tempat kejadian untuk mengawal kebakaran, manakala penduduk sekitar radius 700 meter telah diarah berpindah. Kementerian Luar Turki mengutuk serangan membakar Masjid Kaprolu Haji Ibrahim Aga di Bandar Limassol dalam pentadbiran Cyprus, Greece. Serangan keji itu merupakan tambahan kepada perbuatan lampau terhadap pelbagai masjid di pentadbiran Cyprus, Greece. Islamofobia kini semakin meningkat di Eropah yang bukan sahaja menyasarkan umat Islam tapi juga menunjukkan betapa teruknya ancaman terhadap nilai kemanusiaan. Presiden Zimbabwe Emmerson Mnangagwa berjaya memenangi pemilihan presiden bagi penggal kedua setelah pemerhati mengecam pilihan raya negara tersebut yang disifatkan oleh Komuniti Pembangunan Afrika Selatan SADC dicemari dengan penyelewengan. Mnangagwa dari parti pemerintah ZANU-PF memperoleh 52.6% undi. Pesaingnya Nelson Chamisa dari Gabungan Rakyat untuk Perubahan CCC berada di tempat kedua memenangi 44% undi. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Faris Izzat dan Faris Izzat dan Hazel Desmond untuk paparan komprehensif. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.